Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam program Indahnya Ramadan di Akademi Al-Mukarramah. Jangan lupa kepada para penonton yang baru saja mengikuti kami di rancangan ini untuk subscribe channel YouTube Akademi Al-Mukarramah, like, share dan juga komen, serta jangan lupa tekan butang loceng untuk terus mendapatkan video-video yang terbaru daripada kami. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang kelebihan i'tikaf pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau kita melihat kepada tajuk ini, terdapat dua perkara yang kita akan bahaskan. Yang pertama ialah tentang i'tikaf dan yang keduanya ialah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi dua benda yang berbeza. InsyaAllah kita akan kupas setiap satu daripadanya. Yang pertama yang ingin kita ceritakan ialah tentang pengertian i'tikaf. Mungkin ada di antara kita yang sudah mengetahui makna i'tikaf ini. Jadi saya ingin berkongsikan dengan tuan-tuan penonton di luar sana apakah yang dimaksudkan dengan i'tikaf. I'tikaf ialah sentiasa berada di dalam masjid bertujuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang khusus. Saya ulangi, sentiasa berada di dalam masjid, sentiasa melazimi masjid bertujuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang khusus. Jadi kalau kita lihat pengertian ini ialah maksud i'tikaf, kita hendaklah berada di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa melazimi, tidak boleh sesuka hati keluar daripada masjid melainkan ada urusan-urusan yang sangat penting seperti mencari makanan ataupun dengan sebab sakit ataupun apa sahaja perkara yang dibenarkan oleh syarak untuk kita keluar seketika daripada masjid. Itu pun pada kadar yang dibenarkan sahaja. Tidak boleh bertawassak ataupun tidak boleh bersuka-suka untuk kita keluar, dan apabila telah selesai daripada kita menunaikan hajat kita, bersegeralah kembali semula ke masjid agar i'tikaf kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikira sebagai sah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hikmah di sebalik pensyariatan i'tikaf ini? Sudah tentu hikmahnya ialah untuk kita putuskan hubungan kita sementara dengan dunia luar. Kita putuskan hubungan kita secara sementara dengan perkara-perkara yang boleh melalaikan sedikit masa kita daripada fokus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hikmah di sebalik pensyariatan ataupun di sebalik ibadat i'tikaf ini. Sesetengah ulama menyebutkan bahawa antara hikmah i'tikaf ini ialah qat'ul alaiq. Qat'ul alaiq bainal khalaiq li'ibadatil khaliq. Jadi apa maksud tu? Qat'ul alaiq maksudnya kita putuskan hubungan-hubungan dengan manusia. Kita putuskan hubungan-hubungan dengan sesiapa sahaja. Kita putuskan hubungan kita dengan urusan-urusan dunia. Bainal khalaiq, antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, li'ibadatil khaliq, untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mempunyai masa yang cukup baik, mempunyai masa yang cukup banyak, lakukanlah i'tikaf ini kerana ianya merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Boleh dikerjakan bila-bila masa sahaja, tidak kiralah siang ataupun malam. Dan yang paling afdal, paling utama, paling ditekankan oleh Nabi SAW ialah i'tikaf pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ini yang paling ditekankan oleh baginda SAW. Rasulullah SAW beriktikaf juga pada bulan-bulan yang lain. Tetapi pada malam 10 malam yang terakhir ini, baginda SAW sentiasa mengerjakannya. Dan bukan itu saja, baginda SAW memberi saranan yang sungguh besar kepada kita untuk lakukan pada 10 malam yang terakhir ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara yang kedua, kenapa 10 Ramadan yang terakhir? Itu persoalan dia. Kenapa 10 malam yang terakhir? Sudah tentu 10 malam yang terakhir ini akan terjadi ataupun akan berlaku satu malam daripadanya, ialah malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar akan terjadi pada 10 malam yang terakhir. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa apabila tibanya 10 malam yang terakhir, baginda akan beriktikaf di Masjidun Nabawi, untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sukalah saya berkongsi beberapa hadis berkenaan perkara ini dengan para pendengar sekalian dan juga para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Apa makna hadis ini? Ayuh kita lihat sama-sama. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir, kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir, sentiasalah baginda sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf pada 10 malam yang terakhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Ini pemberitahuan daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahawa Rasulullah bila tibanya 10 malam yang terakhir, baginda akan beriktikaf hatta tawaffahu Allah, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai hujung nyawa, sehingga hujung nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat ini. Thumma takafa azwajuhu min ba'dih, kemudian sunnah ini diteruskan oleh para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf pada 10 malam yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang seterusnya yang ingin saya kongsikan bersama para penonton yang dirahmati oleh Allah, hadis yang sama diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahu Muslim. Jadi apa maksud ini? Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu, berijtihad, berusaha bersungguh-sungguh dengan penuh ketekunan, dengan penuh kerajinan. Apa yang baginda buat?
beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala fil ashril awakhir, pada 10 malam yang terakhir. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tibanya 10 malam yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingkatkan kesungguhan. Ma la yajtahidu fi ghairihi, tidak seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadat pada malam yang lain ataupun pada bulan yang lain. Bulan yang lain Rasulullah bersungguh juga, bukan Rasulullah tak bersungguh. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Rasulullah buat ibadat bersungguh-sungguh. Tetapi apabila masuknya bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir, Rasulullah mempertingkatkan kesungguhan ini. Okey? Nampak jelas di mata Aisyah dan juga para sahabat, bila 10 malam yang terakhir, baginda begitu jitu, begitu kuat, begitu bersemangat untuk lakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ketiga yang ingin saya kongsikan dengan para penonton yang dirahmati oleh Allah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, apabila masuknya 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini, syadda mi'zarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perketatkan seluar yang baginda pakai, perketatkan kain yang baginda pakai. Apa maksud? Simbol di sebalik perketatkan kain yang baginda pakai itu untuk berijtihad, untuk tekun dalam ibadat, untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesetengah ulama menafsirkan ataupun menjelaskan apakah maksud syadda mi'zarahu ini, memperketatkan kainnya. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli ataupun tidak tidur bersama isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan seketika untuk beribadat pada 10 malam yang terakhir. Apapun maknanya, maksud yang dijelaskan oleh para ulama ini sama sebenarnya maknanya. Maksudnya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan malam ini dengan begitu bersungguh-sungguh sekali, okey, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam ini, menghidupkan malam-malam pada 10 malam yang terakhir dengan ibadat kepada Allah. Wa aiqadha ahlahu, dan baginda mengejutkan isterinya daripada tidur supaya apa? Supaya beribadat kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, iaitu Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang seterusnya, kana Abi Hurairah, an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sebanyak 10 hari pada setiap kali datangnya bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir, ya. Falamma kana al-'aam alladhi qubida fih, apabila datangnya tahun di mana baginda sallallahu alaihi wasallam diwafatkan padanya, i'takafa 20 yauman, baginda beriktikaf selama sebanyak 20 hari. Nampak tak? Pada tahun yang terakhir baginda sempat bersama para sahabatnya untuk beriktikaf di bulan Ramadan. Baginda beriktikaf selama 20 hari. Nampak tak tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sunnah yang ditinggalkan, sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita amalkan. Tapi sayangnya sunnah ini jarang kita dapat laksanakan sekarang ini. Kenapa? Kerana kita banyak sekali kekangan-kekangan yang terpaksa kita lalui, terpaksa kita tempuhi. Okey? Jadi hadis seterusnya saya ingin kongsikan bersama para penonton ialah
an Ubay bin Ka'ab, daripada Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam yang terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Fasafara wa lam ya'takif, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak sempat untuk beriktikaf. Nampak tak? Ada satu tahun tu Ubay bin Ka'ab dia bagi tahu Rasulullah masuk saja 10 Ramadan yang terakhir baginda akan beriktikaf. Tapi pada satu tahun baginda bermusafir, tidak sempat untuk beriktikaf. Okey. Falamma kana minal 'amil muqbil, dan apabila datangnya tahun yang selepasnya, okey, i'takafa 20 yauman, baginda sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sebanyak 20 hari. Nampak tak? Jadi tahun ni baginda sallallahu alaihi wasallam tak sempat beriktikaf, sampai tahun depan baginda beriktikaf selama 20 hari, seolah-olahnya menggantikan fadilat atau menggantikan 10 hari yang telah tertinggal pada tahun yang lepas. Inilah hadis yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara ketiga yang kita nak sentuh pada hari ini ialah di manakah saya dibenarkan untuk beriktikaf ataupun saya diharuskan untuk beriktikaf. Jawapannya ialah kita boleh beriktikaf di mana-mana sahaja di masjid yang terdapat di atas muka bumi ini, asalkan masjid itu didirikan padanya solat Jumaat. Kenapa didirikan solat Jumaat? Kerana kalau kita beriktikaf pada tempat yang tidak didirikan solat Jumaat, maka kita nanti bila sampai hari Jumaat, kita terpaksa keluar daripada masjid untuk mendirikan solat Jumaat. Jadi ini boleh mencacatkan iktikaf kita, dan sebaik-baiknya ialah biarlah masjid itu adalah masjid yang didirikan padanya solat Jumaat. Apabila tibanya hari Jumaat, kita boleh berada, masih berada di dalam masjid, masih lagi dalam keadaan iktikaf. Dan yang paling afdal ialah sekiranya kita ada kemampuan, kita ada peluang untuk beriktikaf di 3 buah masjid ini. Yang pertama ialah Al-Masjidul Haram yang terletak di Makkah Al-Mukarramah. Seterusnya Al-Masjidun Nabawi yang terletak di Madinah. Yang seterusnya ialah Masjidul Aqsa yang terletak di Palestin. Ini adalah sebagaimana yang datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la i'tikafa illa fil masajidith thalatha. La i'tikafa illa fil masajidi ats-thalatha. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa maksud la i'tikafa illa fil masajidi thalatha? Ialah tiada i'tikaf melainkan pada 3 buah masjid, iaitu Masjidul Haram, Masjidun Nabawi dan juga Masjidul Al-Aqsa. Perkara ini telah pun dibahaskan oleh para ulama. Maksud hadis ini ialah tiadalah sebenar-benarnya i'tikaf dengan pahala yang besar, dengan kelebihan-kelebihan yang banyak, melainkan pada 3 buah masjid ini. Adapun masjid-masjid lain dibenarkan juga i'tikaf, tetapi pahalanya tidak sama seperti mana kalau kita beriktikaf di ketiga-tiga masjid yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi itu menjawab kepada persoalan di mana saya harus beriktikaf. Kita harus dan juga boleh beriktikaf di mana-mana masjid yang didirikan padanya salat al-Jumu'ah. Okey.
Untuk perkara yang terakhir yang ingin saya kongsikan dengan penonton di luar sana ialah sering kali apabila tibanya masuknya bulan Ramadan, ramai di antara penceramah-penceramah, para asatidzah mula bercakap tentang Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah satu kesedaran yang baik. Biasalah kadang-kadang kita terlupa tentang hukum hakam tertentu di bulan Ramadan, dan ada para asatizah, para wa'af mengingatkan kita tentang Ramadan ini. Alhamdulillah. Tetapi sayangnya ada sesetengah daripada para asatizah ini tidak begitu peka. Kadang-kadang ada di antara mereka yang membacakan hadis-hadis yang tidak benar, hadis-hadis yang lemah dari segi riwayatnya, dan ada kalanya ada di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang palsu, batil dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Okay? Jadi para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak salah untuk kita menyampaikan agama, tetapi biarlah dengan disiplin yang betul, biarlah dengan ilmu pengetahuan yang betul. Apakah ilmu pengetahuan yang betul yang saya maksudkan? Dengan pendalilan yang betul terhadap nas-nas syarak, dan juga biarlah riwayat nas-nas yang kita bawakan itu dipercayai dan diguna pakai oleh para ulama hadis khususnya. Okay? Jadi apa hadis yang saya ingin kongsikan dengan penonton di luar sana, iaitu hadis yang sering dibacakan oleh para asatidzah, sedangkan hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah dari segi riwayat, tapi sering dibacakan. Sesiapa saja para asatidzah sering bacakan, sedangkan benda ini lemah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang, kita ambil keratan dia sahaja. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini ialah ianya adalah bulan, maksudnya nak menceritakan tentang Ramadan. Ianya adalah bulan, awwaluhu rahmah, permulaannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa awsatuhu, pertengahannya adalah maghfirah, dan seterusnya wa akhiruhu, di akhirnya itu adalah itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Jadi seolah-olahnya Ramadan ini dibahagikan kepada 3. 10 hari yang terakhir itu adalah rahmah. 10 hari yang kedua itu adalah maghfirah, pengampunan Allah. Seterusnya 10 hari yang terakhir adalah itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Wahidi dalam kitab mereka, ya. Salah seorang daripada perawinya yang bernama Ali bin Zaid bin Jada'an. Ali bin Zaid bin Jada'an didhaifkan dan dilemahkan oleh para ulama kerana hafazannya sangat buruk. Ini sebagaimana yang dijegaskan dan disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sendiri, tidak berhujjah dan berdalilkan dengan perawi ini. Dalam waktu yang sama, walaupun Ibnu Khuzaimah sendiri meriwayatkan hadis ini, tetapi di akhirnya apa beliau sebut? Aku tidak berhujjah dengannya. Dia riwayatkan hadis ni, Ibnu Khuzaimah, dia riwayatkan hadis ini, last kali dia sebut apa? Aku tidak berhujjah dengannya kerana hafazannya yang buruk. Hafazan siapa? Hafazan tadi, Ali bin Zaid bin Jada'an. Okey, ramai di antara para ulama menolak riwayat ini, dan
Seharusnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berpegang kepada apa yang sahih sahaja yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Selain daripada itu, yang lemah, yang mungkar, yang palsu lagi teruklah, yang palsu biarlah kita tinggalkan di tepi sahaja. Yang sahih pun belum lagi kita hafal, belum lagi kita baca, belum lagi kita amalkan sepenuhnya. Untuk kita lihat pula kepada yang lemah, maka itu adalah tidak adil, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia, kita nak yang terbaik. Kalau kita nak bina rumah, tiang-tiang rumah, dinding rumah, kita nak yang original, yang bagus, yang keras, yang jitu, yang padu. Kalau sekiranya kontraktor tu datang kepada kita, tuan, saya nak bina rumah tuan, boleh tak kalau sekiranya tiang ni saya ambil yang dah rapuh, dinding ini saya ambil dinding yang dah rapuh, atap pun yang rapuh, rasanya tak ada siapa yang mahu. Itu dalam urusan dunia. Apatah lagi dalam urusan agama, sepatutnya tidak ada sedikit pun cacat celah ini. Tidak boleh ada sikit pun kelemahan ini. Sebab agama adalah pegangan. Agama yang menentukan ke mana ahli tuju kita di akhirat nanti. Itu saya nak bercerita tentang riwayat. Sekarang ini saya nak cerita pula tentang maknanya. Okey? Jadi makna yang dibawakan oleh hadis ini ialah dia mengatakan bahawa 10 malam yang terawal itu di bulan Ramadan adalah rahmah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kesemuanya adalah rahmah. Daripada hari yang pertama hinggalah hari yang terakhir di bulan Ramadan, kesemuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita tahu rahmat Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bawakan kepada kita satu hadis yang mana apabila datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala tutupkan pintu neraka sesempitnya, tak boleh masuk, tutup, dan pintu syurga dibuka dengan seluas-luasnya. Nak tolong lagi hamba-hambanya beribadat kepada Allah tanpa ada gangguan, diikat segala syaitan yang ada. Dan bukan itu saja, tipu daya syaitan juga dibelenggu, semua ditutup. Bukan itu saja, diberikan satu hari di mana lebih baik daripada 1000 bulan tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelum ini. Tidakkah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi rahmat ini bukan hanya berlaku pada 10 malam ataupun 10 hari yang terawal sahaja. Daripada hari yang pertama hingga hari yang ke-30, kesemuanya adalah rahmat Allah. Perkara yang kedua ialah disebutkan wa awsatuhu maghfirah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya, 10 hari pertengahan itu adalah maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Ramadan daripada hari yang pertama hingga hari yang ke-30, kesemuanya adalah maghfirah. Kesemuanya adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawa sembahyang 5 waktu antara waktu-waktu ini, okey, Ramadan hingga Ramadan. Hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan, insya-Allah tahun depan kita akan berpuasa Ramadan. Maka tempoh masa antara 2 bulan Ramadan ini, Rasulullah kata apa? Mukaffiratun. Apa maksud mukaffirah? Penghapus dosa. Allah SWT nak hapuskan dosa kita apabila masuknya Ramadan. Pada tahun ini kita berpuasa, tahun depan sekali lagi kita berpuasa, maka dosa-dosa yang berlaku antara 2 Ramadan ini merupakan penghapus dosa. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Allah Ta'ala nak berikan pengampunan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kesemuanya adalah pengampunan. Daripada hari yang pertama hinggalah hari yang ke-30, Ramadan adalah pengampunan Allah. Kenapa 10 hari yang pertengahan sahaja? Ini kita nak cerita dari segi makna dia. Okey?
Seterusnya dalam hadis yang sama yang lemah yang tadi yang kita bacakan ialah itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. 10 malam yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin saya tegaskan bahawa Ramadan daripada hari yang pertama hingga hari yang ke-30 kesemuanya adalah pembebasan daripada api neraka. Bukan sahaja daripada 10 malam yang terakhir, daripada malam yang pertama lagi adalah pembebasan daripada api neraka. Buktinya apa? Saya akan kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin." Kita pernah bacakan hadis ini kepada tuan-tuan. "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Bila tibanya hari yang pertama, malam yang pertama bulan Ramadan, suffidatis syayatin. Syaitan semua kena belenggu, ikat. Wa maradatul jin, begitu juga tipu daya jin, semua tak boleh. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak ada satu pintu pun yang akan dibuka. Wa futihat abwabul jannah, pintu syurga pun semua terbuka luas. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pintu pun yang akan dibuka. Wa munadin yunadi, yang berserulah yang berseru di langit. Malaikat berseru kepada kita, ya baghiyal khair, wahai orang yang nakkan kebaikan, aqbil, mara, inilah masanya untuk kamu beribadat kepada Allah. Sebab apa? Sebab dah tak ada gangguan. Syaitan semua kena tutup. Syaitan dah semua kena belenggu. Allah Ta'ala nak bagi kita rahmat. Allah Ta'ala nak bagi kita maghfirah daripada hari pertama Ramadan. Nabi sebut apa? Daripada hari yang pertama Ramadan. Nampak tak? Okay. Ya baghiyal khair, ya wahai orang-orang yang nakkan kebaikan ke depan, maralah, ini masanya untuk berbuat kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang nakkan keburukan, kejahatan, aksir, kurangkan, kalau boleh habiskan. Ini bukan time kamu. Time ni ialah time untuk orang buat kebaikan. Orang yang nak berbuat kebaikan, ini time dia, bukan untuk orang yang berbuat kejahatan. Walillahi, ini yang saya nak sebutkan. Walillahi utaqa'u minan nar, bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Okey? Dan Rasulullah SAW sebut apa di hujungnya? Wa dzalika kulla lailah. Semua fadilat yang diceritakan daripada awal tadi sampai akhir, semua itu berlaku pada setiap malam. Daripada hari yang pertama sehingga hari yang terakhir, Rasulullah kata apa? Wa dzalika kulla lailah. Yang demikian itu setiap malam akan ada pembebasan daripada api neraka. Setiap malam akan ada orang-orang yang akan dikeluarkan daripada api neraka. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi seolah-olahnya hadis yang menyebut perkara bahawa 10 malam yang terakhir ini adalah pembebasan daripada api neraka. Di situ ada perkara yang kita perlu sebutkan, perlu bincangkan. Dan hadis ini selain dari segi lemah dari sudut riwayatnya, dari segi maknanya pun boleh dipertikaikan. Bahawa 10 malam yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka, sedangkan Rasulullah SAW sebutkan kepada kita daripada hari yang pertama hinggalah hari yang terakhir, kesemuanya adalah pembebasan daripada api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang dibebaskan daripada neraka. Wa dzalika kulla lailah, yang demikian ini akan berlaku setiap malam. Setiap malam. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi itu saja tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berkesempatan dan diberi peluang,
oleh Allah, lakukanlah. Walau sekali pun dalam hidup kita, beriktikaf pada 10 malam yang terakhir. Jika tiada kesempatan, tak cukup 10 hari, sekurang-kurangnya 1 hari, 2 hari, jika diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat rasai akan nikmat iktikaf ini. Kita akan dapat rasai kekuatan ibadat yang kita akan laksanakan ketika mana kita beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja perkongsian yang ingin saya kongsikan dengan penonton-penonton di luar sana, dan insya-Allah kita akan bertemu di lain masa dan ketika jika dipanjangkan umur. Dan kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.